Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali lagi ke dalam grup Lukis. Terima kasih kepada anda semua yang masih stay tune dalam grup ini. Ribuan terima kasih Min ucapkan kepada warga-warga Lukis yang baru menyertai kami. Terima kasih dan juga selamat datang Min ucapkan ya. Kita bukan sahaja mengalu-alukan pelukis-pelukis dan juga pengkarya-pengkarya seni untuk menyertai kita, tapi kita juga ya mengalu-alukan pencinta-pencinta seni yang suka tengok seni dan yang tak suka tengok seni pun boleh join kita untuk menyertai Lukis supaya dapat memeriahkan lagi ya grup Lukis ini supaya menjadi lebih menarik dan juga meriah ya, bukan sekadar untuk memuat naik turunkan memuat naik lukisan, tapi juga kita boleh ya mengajukan pendapat dan juga pandangan bagaimana untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Okey, tadi hari ini kita ada Min ada terbaca soalan ya yang diajukan oleh seorang warga Lukis tentang bagaimana untuk approach art gallery. Okey, hari ini Min nak ceritakan sedikit ya, sebenarnya Min ada kerja untuk diselesaikan. Ini adalah komisen yang ditempah khas oleh seorang Mak Saleh ya, Mak Saleh daripada Kuala Lumpur yang tempah khas, tapi lagi selapis sikit lagi nak siap. Min tak boleh upload sebab ini lukisan dia. Min cuba ya juga untuk membuat video ini untuk memenuhi permintaan oleh seorang warga lukis tadi ya, tentang menanyakan tentang bagaimana untuk approach art gallery ya, supaya karya mereka boleh ya diterima dan boleh ditayangkan ataupun dipamerkan di sebuah art gallery. Okey, hari ini kita bercerita ringkas saja tentang bagaimana untuk approach art gallery. Okey, Min nak cerita ya, sebelum ni sebenarnya Min ada seorang rakan pelukis yang baru keluar daripada sebelum ni Min ada seorang rakan pelukis yang baru keluar daripada institusi pengajian tinggi, dan beliau sering menanyakan Min tentang bagaimana untuk menjadi seorang pelukis yang bukan sekadar pelukis, tapi pelukis yang mempunyai nama dan juga establish di tanah air kita ni. Okey, yang pertama sekali untuk menjadi seorang pelukis establishment ni, you kena membuat ataupun mengadakan pameran lukisan ya, sama ada pameran lukisan berkumpulan ataupun pameran lukisan solo. Pameran solo pun boleh ya. Itu adalah step pertama ya. Sama ada anda semua nak ikut ataupun tidak, itu adalah terpulang kepada diri anda, sama ada anda nak ikut step by step ini ataupun mungkin anda tidak mahu di-establishkan, mungkin anda tidak mahu establishment ini, mungkin anda ingin menjadi seorang pelukis yang biasa je ya, yang sekadar pelukis sahaja ya di tanah air kita ya. Kenapa perlukan establishment ni? Untuk menjadi seorang pelukis yang mempunyai nama ya, kita kena ada pameran lukisan ya. Macam kalau penyanyi dia ada album lagu ya, kalau pelukis pameran itu merupakan dia punya album ya, dia punya album. Macam penyanyi ada album, macam pelukis dia ada pameran lukisan. Pameran lukisan itu is ibarat dia punya album ya, dia punya produk dia untuk mengestablishkan dia punya trademark karya mereka di tanah air kita. First of all, pertama sekali, kalau nak naikkan level you sebagai seorang pelukis yang established, yang dikenali di mata masyarakat, you kena apabila media-media yang established ni, media-media yang ternama ini menyebut ataupun menulis tentang diri anda, sama ada dalam majalah, di dalam surat khabar, di dalam TV ya, masuk TV, itu sudah dikira sebagai establishment. Dan jika anda membuat pameran solo, anda akan diberi pasti anda akan pameran tu akan, art gallery tu akan menyediakan katalog untuk anda ya. Katalog tu maknanya dikatalogkan, karya-karya anda telah dikatalogkan dalam sebuah buku untuk memberikan pengiktirafan kepada karya-karya anda supaya ia dijadikan bahan sejarah dalam hidup anda. Kerana bila membuat pameran solo tu ibarat yang saya katakan tadi, ibarat kita membuat album lagu macam penyanyi. So saya rasa itu juga adalah penting untuk menaik tarafkan diri anda sebagai seorang pelukis yang lebih profesional dan bukan sekadar pelukis yang biasa ya. Pelukis biasa pun boleh, tapi kalau macam unless kalau you punya artwork ataupun you punya karya boleh jadi internet sensation, berjuta-juta orang like, time tu memang art gallery memang akan call you lah. You tak payah nak pergi approach art gallery sebab you punya artwork sudah menjadi art sensation. Semua media-media akan panggil you, cari you tanpa you bersusah payah untuk mencari art gallery. Testing 1 2 3 testing. Letih dah berdiri, duduklah pula.
Okey, berbalik tadi kita cerita tadi bagaimana untuk approach art gallery ya, approach art gallery. Sebab Min pernah bekerja dengan art gallery dan juga pernah berpengalaman membuka art gallery di Publica selama setahun. So Min tahu bagaimana cara art gallery dan juga cara bagaimana kita membuka sendiri art gallery tu. Sebenarnya ada kepentingannya juga ya, kalau kita bekerjasama dengan art gallery dan juga kalau kita bekerjasama dengan gallery ataupun sama ada kita bergerak solo, ada jauh perbezaannya. Kalau kita bersama dengan art gallery, kita tak perlu risau untuk mencari pelanggan dan juga melakukan kerja-kerja mempromosi, tapi kita hanya duduk je rumah menyediakan artwork, kemudian art gallery akan cari pelanggan untuk you, tapi mereka akan mengambil komisen ya. Komisen tu memang sebenarnya jangan risau, biasanya mereka akan ambil paling tinggi 50% daripada hasil daripada harga yang anda berikan kepada art gallery ya. Kerana komisen ini merupakan, kita fikir sebagai ini merupakan gaji mereka untuk mencari pelanggan, untuk membuatkan kerja-kerja promosi, untuk mengestablishkan you sebagai seorang pelukis. So kita anggap komisen itu merupakan kerja mereka, mereka bekerja untuk kita sebagai seorang pelukis. Kita hanya duduk rumah lukis, kemudian bagi kat mereka untuk dijual ataupun untuk dipromosikan. Kemudian kalau kita bergerak sendiri ataupun bergerak solo, kepada mereka yang work alone, memang perlukan kegigihan dan juga kesungguhan untuk melakukan kerja-kerja mempromosi, untuk buat katalog, untuk buat pameran, manage event. You kena buat semua all out ya. Memang kena lakukan dengan 100%. You kena buat 2 kerja dalam satu masa. You kena lakukan kerja-kerja promosi secara online dia sendiri. Bagaimana ya, Min pernah rasa bagaimana untuk membuka galeri sendiri. Min pernah merasakan buka galeri sendiri di Publica selama lebih kurang hampir setahun ya. Memang agak struggle, memang susah ya. Bagaimana ya, kita melukis, kemudian siangnya kita kena jaga art gallery, lepas tu kena bercakap dengan pelanggan, kena deal dengan pelanggan, mesyuarat, kemudian membuat kerja-kerja galeri seperti pengkatalogan, membuat katalog dan sebagainya. Memang agak tapi bagi mereka yang biasa, mungkin perkara-perkara ini boleh diatasi dengan mudah, sebab jika kita dah biasa berpengalaman, kerja-kerja yang tadi tu akan menjadi lebih mudah. So bagi pelukis-pelukis ataupun pengkarya-pengkarya baru, Min rasakan eloklah bekerjasama dengan art gallery untuk menaikkan nama anda sebelum anda boleh bergerak solo. Okey, bagaimana untuk establishkan tadi ya, kita berbalik tadi pada Min ada ceritakan sedikit tentang rakan Min, yang minta guide daripada Min tentang bagaimana untuk menaikkan level sebagai seorang pelukis yang lebih berjaya ya. Okey, pertama sekali buat you punya profile. Apakah itu profile? Profile adalah you punya profile resume ya. Dulu Min pernah ditanyakan oleh seorang pelajar ya, tak tahu apa itu resume. Min yang tak pernah masuk institusi pengajian tinggi pun Min tahu apa itu resume. Resume itu adalah you punya nama, you punya bio, segala data tentang you letakkan dalam satu file tentang you, biografi you, kemudian you compilekan dalam satu file. Itu adalah you punya profile ya, you punya resume. Kemudian you compilekan gambar-gambar lukisan you tu dalam sebuah satu file, kemudian you hantar resume you ke art gallery yang anda rasa sesuai supaya anda boleh bekerjasama dengan art gallery ya. Hantar ke semua art gallery. Dalam banyak-banyak art gallery tu mungkin ada satu yang akan sangkut. Berbalik semula pada cerita kawan Min tadi, dia gigih ya, berusaha, dia menghasilkan karya, kemudian dia tanya macam mana nak naikkan level sebagai seorang pelukis. Kemudian saya suruh dia email semua galeri di Kuala Lumpur, bertanyakan tentang untuk approach art gallery ya, email kepada setiap art gallery yang berada di Kuala Lumpur. Kemudian baru semalam beliau telah berjaya menempatkan diri di sebaris di sebuah art gallery yang boleh dikatakan ternama di Kuala Lumpur. Dari situlah ya bermulanya
kerjaya sebagai seorang pelukis profesional, saya suka tengok pengkarya-pengkarya kita menaikkan level mereka daripada seorang pelukis yang biasa, kemudian naik taraf, buat pameran, berusaha gigih, buat pameran solo dan juga buat pameran berkumpulan, ya, untuk mengestablishkan karya mereka di mata masyarakat. Ya, kalau kita tak letakkan nilai yang tinggi pada karya kita, siapa lagi nak letakkan? Kita kena berusaha untuk menaik tarafkan kita punya karya. Kita kena berusaha untuk menaik tarafkan hasil lukisan yang kita hasilkan. Kalau kita tak meletakkan nilai yang tinggi pada karya kita, siapa lagi nak meletakkannya kalau bukan kita sendiri? Berusahalah dan terus bersemangat menghasilkan karya-karya lebih bermutu. InsyaAllah anda akan berjaya. Mungkin ada setengah pendapat yang mengatakan bahawa menjadi seorang pelukis itu tak perlu semua tu. Tak perlu. Mungkin tak perlu. Tapi menipulah kalau menjadi seorang pelukis penuh masa you tidak menjual hasil karya. Kerana melukis ini merupakan juga suatu perniagaan seperti perniagaan yang lain-lain juga, ya. Ia juga merupakan suatu perniagaan dalam untuk mencari sesuap nasi dan juga mencari nafkah. So karya itu merupakan you punya brand, you punya nama, ya. Ya, nanti kita bercerita pula tentang bagaimana untuk brandingkan you punya hasil karya, ya. Bukan setakat membeli hasil karya, tapi membeli diri you, kerana lukisan itu adalah diri you. So you kena menaikkan you punya brand nama tu dalam hasil seni you, ya, supaya orang boleh lihat bukan sekadar karya tapi juga melihat diri you. You menjual nama you sebagai produk as an artist. Mungkin setengah pendapat ada mengatakan bahawa tak perlu semua tu, tak perlu buat pameran, tak perlu buat show, tak perlu establish ni, tak perlu masuk TV, boleh jadi pelukis juga. Memang boleh, memang tidak boleh dinafikan, memang boleh, tapi you hanya akan sekadar menjadi pelukis sahaja, tapi tidak mempunyai nama yang kukuh di dalam arena seni tanah air kita. So untuk mengukuhkan kedudukan you sebagai seorang pelukis, untuk menaikkan level you sebagai seorang pelukis penuh masa, you kena ikut step-step ini, ya. Tepuk dada tanya selera, seperti mana yang saya cakap tadi. Untuk pelukis-pelukis pemula, saya sarankan you adakan menyertai pameran-pameran berkumpulan terlebih dahulu, ya, group exhibition, we call it group exhibition. Okey, pastikan you aktif menyertai pameran setiap tahun untuk menunjukkan you ni aktif di arena seni tanah air. Okey, setakat inilah dulu ceramah saya pada hari ini. Semoga kita dapat lagi berjumpa di video yang akan datang. Semoga warga-warga lukis sentiasa, ya, bersemangat untuk menghasilkan karya anda dan naik dalam grup lukis ini. Semoga anda semua akan menjadi seorang pelukis lebih berjaya di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.